Baik, komponen yang kedua dalam pembentukan ayat mubtada khabar ialah khabar itu sendiri. Ya, apa itu khabar? Predikat kita sebut tadi. Apa itu predikat? Predikat ialah perkara yang ingin bukan perkara yang melengkapkan subjek tadi. Bukan perkara yang ingin diceritakan. Kita nak cerita tadi dekat subjek, dekat mubtada. Jadi khabar ni ialah pelengkap dia, penyempurna kepada mubtada tadi. Tanpa khabar, tanpa predikat, subjek itu tidak membawa apa-apa makna. Orang akan tertanya-tanya apa benda kan. Kita tiba-tiba kita sebut kat situ, kat depan kita sebut Zaidun. Tiba-tiba kita sebut Zaidun. Orang pun tanya apa benda. Kenapa Zaidun? Kan? Kenapa? Jadi kita pun sebut Latifun. Zaid seorang yang lemah lembut. Oh gitu. Ini mubtada, Latifun, khabar. Maka lengkaplah ayat ini menjadi ayat jumlah ismiyah yang mempunyai mubtada dan khabar. Okey, jadi khabar tu mesti ada. Kalau tidak, tak lengkap. Okey. Jadi macam mana kita nak kenal lagi? Kita tengok. Biasanya berada selepas mubtada. Ya. Ayat khabar ni di belakang. Ni mubtada kat depan. Ni mubtada, ni khabar. Jadi dia mesti selepas daripada mubtada. Boleh tak yang ni duduk sini? Maknanya khabar dikedepankan, mubtada di belakangkan. Ya. Boleh. Tapi tak nak bincang juga dekat sini. Nanti jadi keliru. Lebih baik kita ambil basic dia dulu. Tapak dia dulu ya. Biasanya yang biasa kita jumpa ayat mubtada khabar berada selepas mubtada. Secara umumnya secara umumnya khabar terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, mana kita nak kenal khabar ataupun nak buat ayat-ayat khabar, nak bentuk khabar. Yang pertama, khabar satu perkataan. Dalam bahasa Arab dipanggil khabar mufrad. Ya. Jadi khabar ni ciri-cirinya tiada alif lam. Mana khabar? Mujtahidun. Okey, dipanggil kena padam yang ini. Dipanggil khabar mufrad. Apa itu khabar mufrad? Khabar satu perkataan kan, khabar mufrad. Maksudnya bukan ayat. Khabar dalam bentuk bukan ayat. Itu maksud khabar mufrad. Contohnya apa? At-talibu. Mubtada. Jadidun. At-talibu jadidun. Pelajar itu baru. Kan? Jadi khabar jenis jadidun ni khabar mufrad. Walaupun ayat itu menunjukkan kepada dua orang, tetap dipanggil mufrad sebab dia bukan ayat. Ataupun kita kata nombor 2, at-talibah ni, dua orang pelajar lelaki itu jadidah ni. Tetap jadidah ni walaupun dua orang, tetap dipanggil khabar mufrad. Sebab apa? Sebab dia perkataan. Dia bukan bentuk ayat. Atau ramai, 3 orang. At-tulab jududun pun boleh. Atau jadidun. Tapi biasanya orang pakai judud. Pelajar-pelajar itu pelajar baru. Okey, jadi dekat sini judud. Perkataan judud tu, mana pen saya? Judud ni menunjukkan kepada ramai kan. Walaupun 3 orang, tetap dipanggil khabar mufrad. Sebab mufrad tu bukan pada makna dia. So, jadi seorang, jadidan 2 orang, 3 judud 3 orang. Bukan pada makna. Tetapi pada perkataan tu. Mufrad maknanya dia satu perkataan saja. Dia bukan ayat. Okey, itu jenis yang pertama. Khabar mufrad. Khabar yang kedua ialah khabar dari kata nama. Khabar dari jenis ayat kata nama. Okey. Dan begitu juga dia tidak ada alif lam. Khabar tak boleh ada alif lam. Apa contoh ayat di sini? Al-baitu babuhu kabirun.
rumah itu pintunya besar. Okey, saya tulis jenis khabar yang kedua ialah nama dia khabar jumlah ismiyah ataupun tadi disebut khabar ayat kata nama, ya. Khabar dari jenis ayat kata nama. Maksudnya dalam khabar tu ada ayat kata nama, ya. Mana dia? Contoh, al-baitu. Ni subjek ni, al-baitu mubtada, subjek. Babuhu, pintunya, kabirun, besar. Jadi mana ayat ni? Ni babuhu, pintunya besar. Macam mana boleh jadi ayat pula? Okey, tengok bab. Bab ni mudhaf. Hu ni mudhafun ilaih. Kan? Jadi di sini ada ayat ni. Babuhu kabirun. Pintu rumah itu pintunya besar. Jadi bila dalam keadaan itu, maka di sini khabarnya, ini khabar. Khabar babuhu kabirun ni khabar. Khabar jenis apa? Khabar jumlah ismiyah. Okey. Macam mana kita nak kenal khabar dalam ayat ni? Ya, babuhu kabirun kita katakan khabar. Mana mubtada? Mubtada al-bait. Okey, macam mana kita nak kenal khabar jumlah ismiyah? Senang sahaja. Dalam ayat tu mesti mengandungi domer. Hu tu domer yang kembali kepada mubtada. Kita bagi contoh ayat lagi. Kita kata al-madrasatu, kan, fina'uha atau sahatuha boleh. Fina'uha wasi'atun. Sekolah itu halamannya. Nya itu domer. Nampak? Halamannya luas. Jadi halamannya itu, nya itu kembali kepada apa? Kepada sekolah. Jadi ini adalah khabar jumlah ismiyah. Mana mubtada? Ini al-madrasah. Ini mubtada dalam ayat ni. So, kita nak tahu ataupun nak membentuk khabar jumlah ismiyah dalam ayat tu mesti ada domer. Ya. Domer, mesti ada domer. Mana domer? Ni domer hu ni yang kembali kepada mubtada. Begitu juga ayat yang kedua tadi ada domer ha kembali kepada mubtada. Kenapa pula sini hu, dekat sini hu, dekat sini ha? Tengok perkataan ni. Perkataan ni kalau muzakkar, hu lah. Begitu juga kalau dua orang, tukarlah jadi dua orang. Hu ni, huma. Okay, kalau ramai, hum. Begitu juga madrasah. Kenapa pakai ha? Sebab dia perkataan mu'annas. Tengok ada ta marbutah. Kalau dia dua, bohum. Kalau ramai, bohum. Dia ikut. Dia mesti ada domain yang terkandung dalam ayat itu. Kembali domain itu kepada mubtada. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, khabar dari jenis kata kerja. At-talibu zahaba ilal madrasah. Khabar dari jenis kata kerja. Apa maksud dari jenis kata kerja? Ayat itu ayat jumlah ismiyah. Contohnya kita kata nombor 3 kan. At-talibu. Nama dia apa? Nama dia dulu. Silap. Nama dia dulu. Nama dia ialah, pen saya tak keluar. Okey, nama dia khabar jumlah fi'liyah. Khabar dari jenis kata kerja. Khabar kata kerja. Okey, kita ambil contoh. At-talibu. Ini mubtada. Subjek kita. Pelajar lelaki itu, kan,
Dhahaba ilal madrasah. Telah pergi ke sekolah. Okey. Jadi mana khabarnya? Ni dia seluruhnya. Dia berpunca daripada sini ya. Dhahaba. Maknanya fi'il kan? Fi'il ni huruf jar. Yang ini isim. Jadi dhahaba tu kata apa? Kata kerja. Kan fi'il ni. Maka dia boleh jadi khabar. Dalam ayat ni dia jadi khabar. Sebab itu nama dia khabar dari jenis jumlah fi'liyah. Khabar kata kerja. Zahaba ini kata kerja. Kita ambil contoh lain lagi. Al-muallimun qara'u al-Quran fil masjid. Okey. Al-muallimun, cikgu-cikgu itu mubtada. Dalam ayat ni dia adalah subjek permulaan ayat, pemula cerita kita. Qara'u, mana dia? Qara'u ni. Qara'u telah membaca al-Quran fil masjid, di masjid. Jadi khabar dia jenis apa ni? Mubtada ada. Ingat, bila kita jumpa mubtada, kita kena cari pelengkap ayat dia, predikat dia, khabar dia. Jadi qara'u ini adalah khabar. Khabar apa? Khabar fi'liyah ataupun khabar jumlah fi'liyah. Khabar dia bentuk ayat. Ni qara'u, mereka membaca al-Quran, ni ayat ni. Panjang ayat dia. Kan? Jadi itulah dia khabar yang jenis khabar yang ketiga yang dinamakan sebagai khabar jumlah fi'liyah. Yang keempat, khabar dimulai dengan huruf. Maksudnya khabar itu adalah huruf. Huruf apa? Huruf jar. Tengok, al-qalamu 'alal maktabi. Pen di atas meja. Kita basuh dulu whiteboard kita ni. Bersihkan dia. Okey, khabar yang keempat. Khabar dipanggil tadi apa? Khabar yang dimulai dengan huruf kan? Tapi dalam nama dia ada dia. Khabar syibih jumlah. Khabar syibhul jumlah. Khabar, maksud dia khabar seakan-akan ayat. Seakan-akan ayat. Tapi bukan ayat. Dia bukan ayat pun. Sebab huruf jar, jika ia menyendiri, dia tidak boleh membawa apa-apa makna kan. Dia mesti ada perkataan lain yang bersama dia kan. Contohnya kita ambil tadi. Al-qalamu. Pen itu, ini mubtada, ini subjek kita. Kita nak lengkapkan dia. Kita kata alal maktabi. Pen itu di atas meja. Jadi ala ni huruf jar. Jadi sebab itu namanya syibhul jumlah. Seakan-akan ayat. Dia tak boleh jadi ayat lah. Huruf jar mana boleh menjadi satu ayat. Dia huruf yang tidak berfungsi sekiranya menyendiri tanpa perkataan lain. Jadi sekarang ni dia dah disandarkan kepada alal maktabi, di atas meja. Kat sini kan. Kolam, pen. Atas meja, satu frasa yang nak melengkapkan khabar. Tapi dia bukan ayat, dia seakan-akan ayat. Jadi ala tu yang menjadikan jumlah ini syibhul jumlah, seakan-akan ayat. Mana mubtada? Al-qalam. Mana khabar? Alal maktabi. So alal maktabi ini keseluruhannya dipanggil khabar. Khabar apa? Bukan, jangan khabar huruf jar ya, bukan khabar huruf jar. Khabar syibhul jumlah. Khabar seakan-akan ayat. Apa lagi contoh ayat lain? Al-mudiru. Pengetua itu di mana? Fil maktabati. Dalam library. Boleh juga. Fil maktabati. Pengetua sekolah itu dalam perpustakaan. Al-mudir, dia punya mubtada. Fil maktabati, dia punya khabar. Khabar jenis apa? Khabar syibih jumlah. Yang ini kita kena faham. Jadi
khabar ada 4 jenis. Ya, khabar 4 jenis.